Satu lagi kluster baharu dikesan, Kementerian Kesihatan ketatkan proses saringan di semua depo tahanan. Jangan tunjuk hebat, cuba rentas negeri tanpa kebenaran polis pada Syawal ini. Assalamualaikum, saya Atikah Muhammad Naim. Dan saya Ivan Toh. Berita perdana kami mulakan dengan nasihat oleh Kementerian Kesihatan agar orang ramai tidak menziarahi keluarga lain dan rakan-rakan serta mengelak menziarahi kubur. Ini termasuk perjalanan rentas negeri yang boleh mengakibatkan penularan ke kawasan yang lain, terutama zon hijau. Kita perlu mengambil iktibar daripada kluster Pengeran di mana penyebaran COVID-19 berlaku akibat aktiviti merentas negeri dan juga subkluster Rembau di mana penyebaran jangkitan COVID-19 didapati turut berlaku akibat aktiviti kunjung-mengunjung sanak saudara. Sebelum ke laporan seterusnya, berikut kita ikuti status terkini COVID-19 serta data pertambahan kes harian jangkitan positif mengikut negeri-negeri. Kita saksikan. Satu lagi kluster baharu dikesan, 21 orang didapati positif COVID-19 di depo tahanan Imigresen Semenyih. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, sebanyak 1,752 sampel diuji diambil setakat ini, membabitkan 1,631 orang kena tahan OKT dan 121 kaki tangan. Kita akan melaksanakan saringan kepada semua sama ada staf ataupun kaki tangan ataupun orang kena tahan. Jadi kita laksanakan seolah-olah dia EMCO ataupun PKPD di kawasan tersebut. Tapi kita tak gunakan perkataan PKPD sebab dah terkawal pun di kawasan tersebut. Tapi apa yang pasti kita kena laksanakan saringan dan contohnya di Bukit Jalil kita dah laksanakan semua saringan, hari ini tak ada pertambahan dah. Mana yang positif kita dah keluarkan, mana yang close contact kita dah asingkan. Itu yang penting. Jadi kita akan lihat pada sekarang ini bukan hanya tempat jagaan orang warga emas tetapi juga di depo tahanan dan juga di penjara. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, punca jangkitan masih dalam siasatan. Namun, Kementerian Kesihatan akan mengambil beberapa langkah pencegahan termasuk mengetatkan proses saringan terhadap mana-mana tahanan. Orang ramai perlu bekerjasama untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang sambutan Hari Raya. Ya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan ia perlu bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ketibaan Syawal tahun ini amat berbeza daripada sambutan 1 Syawal ataupun sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kerana tahun ini kita sambut di dalam keadaan yang agak terkawal dan terpaksa mematuhi SOP. Kita masih boleh menyambut Hari Raya ini bersama keluarga terdekat kita. Kita boleh menyambut Raya ini bersama keluarga di dalam rumah kita sendiri. Betul, perlu patuh SOP tidak lebih 20 orang di dalam perayaan hari pertama tersebut. Tetapi kita masih lagi boleh merayakannya bersama keluarga yang kita sayangi ini.
Sementara itu, kerajaan bersetuju skim rondaan sukarela dilakukan jawatankuasa kawasan rukun tetangga di kawasan masing-masing. Selain pemantauan, polis bagi mengesan mereka yang ingkar SOP PKPB seperti rentas negeri dan mengadakan aktiviti riadah secara berkumpulan. Sementara itu, negeri Selangor mencatatkan cubaan rentas negeri tertinggi untuk pulang ke kampung direkodkan pada 329 kes, diikuti Kedah 211 dan Pulau Pinang sebanyak 196 kes. Ya, sementara 39 individu telah ditahan, 18 individu lain direman selain 21 individu dikenakan kompaun atas kesalahan melanggar pematuhan SOP semalam. Semalam, sebanyak 1,613 kenderaan telah cuba merentas negeri atas alasan untuk pulang ke kampung dan telah diarahkan berpatah balik oleh PDRM. Dan nampaknya agak berkurangan sikit berbanding dengan hari sebelumnya, iaitu 2,539 pada hari sebelumnya. Beliau turut memaklumkan sebanyak 35,035 buah kenderaan persendirian, 2,543 kenderaan awam dan 641 kapal telah diperiksa semalam. Selain 2,243 pasar awam, 4,420 tempat ibadah, 1,332 tempat riadah dan 585 tapak binaan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi menekankan ketegasan kerajaan untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Usaha itu ditingkatkan terus memperketatkan kawalan sempadan negara khususnya di lorong-lorong tikus. Hasil usaha agensi-agensi penguatkuasa sempadan seperti PDRM, ATM, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dan Jabatan Imigresen Malaysia. Mereka telah berjaya menangkap 287 parti dan 28 tekong di atas percubaan memasuki negara secara haram. Terbaru, pihak berkuasa berjaya mengusir 29 parti dan 3 tekong. Mereka cuba membolosi kawasan sempadan negara di perairan Barat Semenanjung, sempadan utara Malaysia, Thailand, sempadan Sarawak, Indonesia dan pantai timur Sabah. Ya, Perdana Menteri mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh RTM dalam kempen kerajaan memerangi COVID-19. Menerusi satu rakaman khas, Tan Sri Muhyiddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga stesen penyiaran tertua negara ini di atas sumbangan tidak berbelah bahagi. Khususnya bagi memastikan setiap mesej kerajaan disampaikan dengan tepat dan jelas kepada masyarakat. Saya nak mengambil kesempatan nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin kepada seluruh warga RTM yang saya tahu bekerja tungkus lumus, terutama membantu kita dalam kempen memerangi COVID-19 ini. Jadi mengambil kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih. Tak payahlah balik ke rumah, kampung di rumah, tapi terus duduk di rumah masing-masing dan mudah-mudahan dalam keceriaan menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri kita masih dapat meneruskan hubungan sesama keluarga dengan lebih rapat lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bersua kembali. Dan ini pula susulan kebakaran tangki minyak di stesen Shell Jalan Kampung Paya, Port Dickson petang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan, Hamdan Ali berkata 10 lagi tangki minyak yang terdapat di kawasan itu akan disiasat bagi mengelak kejadian berulang. Selalunya pun dalam mana-mana insiden kita akan mengambil milik untuk membuat siasatan pada kawasan yang terbakar tadi tu ataupun tangki yang affected terbakar tadi tu.
Jadi dan saya difahamkan dia ada 10 tangki lain lah untuk crude oil tadi tu. Jadi dia boleh menggunakan tangki-tangki yang lain lah. Tangki yang ni kita akan siasat lah. Dan semalam kira-kira pukul 4.15 petang, sebuah tangki minyak berkapasiti 53,500 meter badu terbakar. Seramai 124 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2 dan Teluk Kemang Port Dickson dikejarkan ke lokasi kejadian. Persiapan Aidilfitri saat akhir oleh warga kota tetap diteruskan meskipun dalam norma baharu. Wartawan Sazwani Samsu meninjau situasi Jalan Tunku Abdul Rahman yang sering menjadi lokasi beli belah keperluan raya. Meskipun Aidilfitri pada kali ini disambut dalam norma baharu, namun kemeriahannya di sekitar ibu kota tetap dirasai. Bagi pengunjung yang berbelanja di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman ini, aspek amalan kawalan kendiri menjadi keutamaan. Rata-rata pengunjung yang ditemui berhemah ketika berbelanja, meskipun tawaran harga yang dipamerkan agak menarik. Boleh berjimat sikit lah sebab kita jarang keluar kan. So kita duduk rumah, banyak duduk rumah. So dari situ kita masak kat rumah semua. So berjimat lah kat situ. Bagi saya boleh je raya berjimat time PKP ni. Sebab kita pun raya pun tak ke mana kan. Tak dalam rumah aja. So mungkin bolehlah tahun ni berjimat. Bagi para peniaga pula, prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti penjarakan sosial antara pelanggan sentiasa dipatuhi. Kalau sambutan ni ramailah. Sebelum hari semalam tu kurang sikit lah. Hari ni nampak macam orang keluar lah. Tapi tak ramai macam tahun lepas lah. Saya ada SOP sana, sanitizer ada, lepas tu label jarak 1 meter. Lepas tu customer yang datang tu kena tulis nama lah. Takut apa-apa yang berlaku kan. Sazwani Samsu, RTM. Meski berjauhan daripada keluarga tercinta, namun amanah perlu digalas sebaik mungkin demi menjaga keselamatan perairan negara. Wartawan Nur Farah Huda Sahiran ada laporannya. One message from Swasla. One time. Bagi anggota TLDM yang bertugas di atas kapal diraja KD Gagah Samudra ini, hal itu merupakan perkara biasa di kalangan mereka. Tidak kira sama ada Hari Raya Aidilfitri atau sambutan perayaan lain. Ada juga anggota yang sudah 3 tahun tidak dapat meraihkan Hari Kemenangan Umat Islam ini bersama keluarga tercinta. Menurut penyelidikan dan komunikasi KD Gagah Samudra itu, Muhammad Syukri Saleh, 34 tahun, pelbagai persediaan dilakukan beliau termasuk persiapan Aidilfitri, isteri dan anak-anak sebelum memulakan tugasan di perairan. Perasaan sudah tentu perasaan mesti sedih sebab berjauhan dengan si isteri, tapi ini merupakan tahun ketiga saya beraya di laut. Tapi disebabkan tugas yang kita kena laksanakan, saya anggap ini sebagai satu cabaran bagi saya lah, bagi menyawat cabaran kepada kerajaan, bagi mementeras golongan parti yang akan merapat ke negara kita lah. Seperti yang lepas pun saya menyambut Aidilfitri di tengah lautan, dan selama servis selama 18 tahun ni pun banyak kali juga saya dah menyambut. So benda itu tak jadi masalah pada saya, dan pada family pun benda itu dah jadi kebiasaan lah. Sudah tentu sebagai manusia saya merasa sedih lah. Pertama kali tak dapat beraya bersama keluarga tercinta di atas tuntutan kerja yang terpaksa saya lakukan demi menjaga kedaulatan negara. Seramai 45 kru dan 60 pelatih yang bertugas di KD berkenaan sepanjang Syawal ini bagi mengawal perairan Selat Melaka. Bukan
mudah bagi anggota badan beruniform untuk menjaga keamanan negara tidak kira di laut, udara maupun darat. Bagi 105 tentera laut Diraja Malaysia yang bertugas di KD Gagah Samudra ini, mereka bersedia untuk menjalankan amanah ini bagi mempertahankan perairan negara. Laporan Nur Farahida Sahiran, RTM. Bekerja di belakang tabir menuntut kreativiti dalam penghasilan karya dan setiap kali Syawal, detik ditunggu Nur Azlin Muhammad. Ia merupakan penerbit rancangan Jabatan Penyiaran Malaysia. Namun semua itu hanya tinggal kenangan selepas kini dirinya tidak lagi mampu berkhidmat seperti biasa akibat mengidap diabetes kronik. Itu membuatkan saya lebih tenanglah, walaupun kata Allah dah ambil penglihatan saya, kaki saya, tapi ada ketenangan untuk saya kan, dan kebahagiaan. Alhamdulillah suami saya, anak-anak saya semua banyak bagi sokongan kat saya kan. Keluarga saya, mak saya, adik-adik saya. Alhamdulillah ada kawan-kawan kan, kawan-kawan sepejabat kan. Walaupun keadaan berbeza ketika ini, jauh di sudut hatinya mengharapkan dapat kembali menyumbang karya dalam bidang penyiaran. Pastinya membuat yang kata program-program hari raya kan adalah kenangan yang paling indah buat saya. Dan saya amat merindui saat-saat itu kan. Kerana bidang penyiaran ini merupakan bidang yang amat saya minat kan. Memang saya minat daripada sekolah dulu, jadi Sedikit perkembangan sukan, akor dengan keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk kem Road to Tokyo RTT yang diadakan selama sebulan, namun dalam masa yang sama berharap ia dapat mempertimbangkan status atlet sukan para. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM berkata hari ini kerana atlet para mempunyai pergerakan yang sangat terhad dan sudah biasa dengan kediaman serta tempat latihan mereka di Kompleks Kecemerlangan Sukan Paralimpik. Ya, tambahan katanya di musim awal perayaan Aidilfitri, hampir semua atlet bersama keluarga mampu mengundang jangkitan terutama kepada atlet para yang mempunyai tahap sensitiviti yang tinggi. Jika perkara ini boleh memudaratkan, saya akan berbincang semula, akan bawakan perkara ini. Tapi saya secara majoriti, secara konsensus, pihak KBS, MSN dan juga SN telah bersetuju untuk perkara ini dijalankan. Walaupun saya tidak mempunyai kuasa untuk overrule ke apa, tapi cuma jika I have to step in, I will take the lead to step in. Dan saya pun tidak mahu, we have to try dulu. Saya pun maklumkan mereka, cuba dulu. Selain itu, melihat situasi yang masih belum pulih, justru pemeriksaan berkala perlu diadakan. Kita cuma tidak tahu jika benda yang tidak diingini terjadi, kita juga harus bertanggungjawab. Dan saya rasa persiapan yang dah ada seperti duduk di rumah yang coaches dah bagi itu adalah amat mencukupi, kerana we are doing the same thing di Bukit Jalil, tapi mungkin ada tambahan dengan monitoring saja. So mungkin is it worth it for the risk untuk kita still join?
Salam sejahtera. Kami dari RTM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Berita perdana edisi Malam Syawal berakhir di sini. Dalam norma baru perayaan tahun ini, ketibaan Aidilfitri sewajarnya disyukuri dan diraikan dengan semangat Hari Raya yang kekal sama kemeriahannya. Justru sebagai tanda penghargaan kami, petugas Barisan Hadapan sejak pandemik COVID-19 melanda, tirai paparan malam ini dilabuhkan dengan bingkisan Syawal bagi menceriakan suasana. Dan untuk anda penonton setia Berita RTM, sahabat kami Fatil, Hidayat dan rakan-rakan punya buah tangan istimewa. Betul, Fatil? Betul kata sahabat-sahabat di studio. Bukan sahaja penonton setia Berita RTM sebenarnya, tetapi yang lebih utama dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, Syawal ingin kita raikan juga. Walaupun secara fizikalnya kita berada jauh di perantauan, tetapi ingatan terhadap ayah bonda dan sanak saudara tetap terpahat, dan inilah hadiah kami untuk anda dari perantauan Dendang Perantau. Di hari raya terkenang daku kepada si dunia, kampungku indah menjauh di sana, ayah serta bondaku. Di tepian mandi, danauku hijau yang damai selalu. Di sanalah tempatku bertemu, aku dan dia. Apakan daya, masa takkan kembali, hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni, engkau menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu Dendang Perantau. Apakan daya, masa tak akan kembali, hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu Dendang Perantau. Saya bersama Rakan-rakan dari Bilik Berita dan kru RTM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.